Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, pada malam ini kita ada peluang untuk berkuliah juga, walaupun Al-Fadhil Ustaz Abu Asma Yunus tidak dapat hadir. Jadi Abu Talha minta supaya ana ganti untuk sama-sama kita menghidupkan juga majlis ilmu pada malam ini, insya-Allah. Jadi mungkin malam ni tak begitu panjang lah. Kita berhenti. Berapa nak berhenti ni? 12. Ya, 10 suku pada darat. Baik, hari ni Abu Talha saja dialah, dia telefon tadi dan kita bincang tentang bagaimana mempersiapkan diri menghadapi kematian. Tajuk ni sebenarnya bukanlah tajuk yang ada kesinambungan dengan kitab kita baca tu, tapi oleh kerana dia dalam sehari dua ni kita banyak dengar cerita mati, tambah-tambah pula dia sedang dilanda dengan virus corona, menyebabkan update malam ini confirm kes 99,600 kes dan kematian sudah 3,402 orang. Malaysia sekarang 83 confirm kes, termasuk yang dulu lah. Belum ada kematian lagi, tapi Indonesia pun dah ada kan. Jadi satu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita sebagai manusia betapa di zaman sains dan teknologi perubatan manusia begitu hebat. Hospital dah semakin canggih, peralatan perubatan dah semakin canggih, kemudahan rawatan juga dah semakin banyak. Tiba-tiba Allah hantar satu virus yang manusia tak pernah jumpa. Bererti Allah Azza wa Jalla berkuasa menciptakan daripada tak ada kepada ada. Sesuatu yang baru tu mudah saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis segala tamadun dunia kelam kabut. China kelam kabut, Amerika kelam kabut, Arab pun kelam kabut. Kita sendiri pun hari tu rasa okey dah, sekarang ni mula rasa debah. Dan baru je mereka nak mula trend dia menurun, datang pula gelombang kedua corona yang sudah bermutasi dan dengan kekuatan yang lebih daripada yang sebelumnya, sehingga gelombang kedua ni sukar sedikit nak dirawat berbanding yang pertama. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya nak mengingatkan kepada kita betapa kalau Allah berkehendak semua tu mudah bagi Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga nak mengingatkan kita sebagai manusia bahawa semua kamu pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada itu pasti akan binasa dan yang tinggal adalah
Allah Subhanahu wa taala Dzul Jalali wal Ikram. Maka kita mengambil peringatan itu. Hari ini kita bicarakan tentang bagaimana seharusnya kita mempersiapkan diri menghadapi sesuatu yang dinamakan mati. Ada syair mengatakan, man lam yamut bisayfin mata bighairihi tanawwa'atil asbab wal mautu wahidu. Siapa yang tak mati dengan pedang, dia akan mati dengan lain daripada pedang. Berbezanya sebab mati, akan tetapi mati tetap satu. Mati tetap satu. Jadi berbeza sebab itu, ada sebab kemalangan, ada sebab sakit, ada sebab umur yang tua, ada sebab macam-macam. Ada sebab jihad, mati terbunuh. Tanawwa'atil asbab. Berbezanya sebab-sebab. Wal mautu wahidun, dan kematian itu satu, menunjukkan bahawa saat kita mati, kita semua akan kembali ke satu destinasi. Tak kira lah. Sebab tu wabak yang melanda, dia berbeza mengikut siapa yang menimpanya. Makna orang kata wabak ni bala, tapi kalau dia menimpa orang kafir, betul lah bala. Andai dia menimpa orang mukmin, maka dia jadi ujian bagi orang mukmin, dan akhirnya dia mati dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Mati itu sama, tapi destinasi nanti setelah daripada kematian, sama ada syurga ataupun neraka, itu kembali kepada amalan masing-masing. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang selamat daripada api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam syurga, maka orang itulah orang yang berjaya. Jadi kalau wabak ni menipu orang dulu, mula-mula kita kata kena di Cina, oh ni adalah bala. Bala sebab orang Cina ni bunuh orang Islam di Yoga. Sekarang ni kena pula di Mekah, orang kata tu bala jugalah. Wabak ni bila dia timpa, dia kena belaka. Cuma kalau kena pada orang kafir, mati orang kafir tersebut, dia menjadi ahli neraka. Kalau kena orang mukmin, mati orang mukmin tersebut, dia menjadi ahli syurga. Jadi wabak tu secara sendiri adalah salah satu sebab Allah Azza wa Jalla menunjukkan kekuasaannya. Dia bukan bala kepada semua orang, tapi dia bala bagi orang yang kufur, tetapi dia adalah sebab kematian bagi orang yang beriman. Ramai juga sahabat-sahabat yang meninggal dalam ta'un amwas yang berlaku pada zaman tabi'in dulu sehingga Syam ramai ribuan orang mati berlakunya ta'un. Jadi wabak ni bila datang, habis kena berlaku. Tak kira lah siapa yang berada di dalam. Sebab tu menjadi satu sunnah, apabila kena wabak, orang yang berada dalam kawasan wabak tu tak keluar, dan orang yang berada di luar tidak masuk ke dalam. Sebab tu juga antara fiqahnya kita tidak bermusafir waktu ni. Jangan tiba-tiba dia kata, saya beli tiket dah. Nak macam mana dia beli tiket, kena pergi juga di Jepun. Padahal Jepun tu kawasan yang banyak kan kena penyakit. Atau walaupun dia pergi ke mana, saya dah beli tiket nak pergi Korea, tak payahlah beli tiket. Kata beli tiket, sunnahnya bila berlaku sesuatu wabak, kita tak pergi ke kawasan wabak. Dan kalau orang duduk dalam kawasan wabak, dia tak keluar daripada kawasan wabak tersebut. Supaya apa? Supaya dia tidak merebak keluar. Baik, jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang namanya kematian. Semua itu adalah sebab-sebab Allah nak mendatangkan sebuah kematian kepada manusia. Walau beberapa tahun umurnya sudah hidup,
walaupun beberapa hari umurnya hidup, tatkala Allah menginginkan kematian, maka setiap manusia akan dijemput kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bimbang dengan kematian sebab wabak, sebab ramai-ramai. Tapi sebenarnya kematian ni kalau tidak kena wabak pun memang kita kena takut. Sebelum datangnya wabak ni, pak kita ni dah banyak dia cerita mati tiba-tiba. Mati tengah tidur, mati lepas main badminton, mati dalam solat, mati macam-macam mati. Jadi wabak ni datang untuk menguatkan lagi ketakutan manusia terhadap sebuah kematian. Kam min habibin nafannahu. Berapa dah orang-orang yang kita sayang sudah kita kebumikan. Berapa ramai dah orang yang kita hormati juga kita kebumikan. Dan berapa ramai dah dari sanak saudara kita yang sudah pergi meninggalkan kita. Jadi tidak tinggal bagi kita melainkan kita mempersiapkan diri sebelum tiba waktunya dia datang kepada kita. Di saat dia datang, kita tak boleh nak undur walau sesaat, dan kita tidak boleh nak tangguh walaupun sesaat. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam surah Al-Hashr ayat 18 sehingga 20, Allah Taala kata pesan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan wal tanzur, hendaklah seseorang atau sesuatu jiwa melihat apa yang dia lakukan untuk esok hari. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Jadi Allah suruh kita persiapkan. Dalam masa yang sama, akidah kita tetap saja, sakit ni bukanlah yang mendatangkan kematian. Ada orang bimbang corona tu kena mati. Hak mati 3,500. Yang sudah sembuh ada lebih kurang 50,000. 50,000 dah orang sembuh daripada sakit ni di seluruh dunia. Setelah dikuarantin, kemudian dirawat, dah 50,000 dah orang sembuh. Berarti coronavirus tu sendiri bukanlah penyebabnya kematian. Cuma Allah Azza wa Jalla memberikan ketakutan kepada manusia dengan banyaknya kematian disebabkan dia. Sebab tu saya katakan, kita dalam bab ni jangan sampai kita lupa. Ni soal akidah kita. Jangan sampai kita lupa kepada Allah. Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Penyakit ni bukan sesuatu yang mematikan. Penyakitnya ni hanya sebab je. Berapa ramai orang sakit tak mati. Yang mati dulu orang jaga orang sakit tu. Ada tak? Orang lain sakit, orang lain jaga. Yang mati dulu siapa? Yang jaga mati dulu daripada yang sakit. Pasal apa? Penyakit itu bukan penyebab, bukanlah yang mematikan. Yang menyebabkan seorang tu mati adalah malaikat maut cabut nyawa dia. Apabila Allah berkehendak dia mati, baru dia mati. Jadi orang yang sampai peringkat paniknya manusia yang tidak berakidah kepada Allah, akhirnya mereka takut kepada penyakit lebih daripada mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang kuat iman dia, yakin dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dialah yang memberikan kemudaratan, dialah yang memberikan sakit, dialah yang memberikan kesembuhan, dialah yang mematikan, dialah yang menghidupkan. Dia dalam soal ni, dia akan kata apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, dialah sebaik-baik, aku serahkan urusanku. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ini soal akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau mantap akidah kita, apa pun yang berlaku, kita tak takut kepada kematian, tapi kita takut kepada Tuhan yang menciptakan kematian. Baik. Cuma saya baca hari ni, dia kata apa? Saintis masih lagi bingung. Kenapa penyakit corona ni tidak menyerang kanak-kanak? Tak tahu. Dia kata tak kanak-kanak tak kena. Yang kena orang-orang dewasa. Wallahu ta'ala alam. Baik. Tidak ada yang selamat daripada sesuatu yang namanya kematian. Rajakah dia? Peniagakah dia? Orang yang bilionerkah dia? Kanak-kanak, orang yang bersalah, orang yang tak bersalah. Tidak ada yang selamat daripada sebuah kematian. Malah bukanlah bermaksud orang yang baik pergi dulu, orang yang jahat tinggal kemudian. Dan begitu juga tidak sebaliknya. Tidak kata orang jahat dulu, orang... Kalau tidak, tinggal orang baik-baik, orang mati, orang jahat mati dulu. Okey lah, seronok gitu, kan? Kalau orang baik dia mati dulu, kemudian tinggal orang jahat. Nah, ya kita. Kita tinggal ni, sudah aku ni tak mati lagi. Dia soal kematian ni tak kira. Orang lebih baik daripada kita pun dijemput lebih dulu daripada kita, padahal usia dia lebih muda daripada kita. Malah kematian telah menjemput orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bagaimana keadaan para sahabat apabila menghadapi kematian? Yang ini bagaimana keadaan para sahabat apabila dia menghampiri kematian. Ibnu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan, kana ra'su Umar fi hijri lamma tu'in. Waktu Umar kena tikam, aku letak kepala Umar di atas ribaanku. Siapa kata macam tu? Abdullah ibnu Umar. Waktu Umar kena tikam, aku letak kepala Umar di atas ribaku. Faqala dha' ra'si bil ard. Dia kata, letakkan kepalaku di tanah. Qala fadhanantu anna dhalika tabarruman bihi falam af'al. Faqala dha' khaddi bil ardi la umma lak. Waili wa wailu ummi illam yaghfirullahu li. Ibnu Umar dia tak nak letak. Akhir sekali dia kata, letakkan pipiku ke bumi. Dia kata, waili wa waili ummi. Dia kata, celakanya aku sekiranya Allah tidak mengampunkan dosa-dosaku. Padahal dia Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, takut dia menghadapi sebuah kematian. Berkata Asy-Sya'bi rahimahullah, apabila Umar ditikam, datanglah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata, ya Amiral Mu'minin, aslamta hina kafaran nas. Wahai Amirul Mu'minin, kamu dulu masuk Islam waktu orang lain kafir. Kamu berjihad bersama Rasulullah waktu orang lain tinggalkan Rasulullah. Dan sekarang ini kamu terbunuh pula, kamu dibunuh sebagai syahid. Dia puji Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Walam yakhtalif alaika ithnan wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anka radin. Tak ada orang berselisih dalam pemerintahan kamu ni, dan kamu pula, Rasulullah pula wafat dalam keadaan dia redha ke atas kamu. Faqala lahu a'id alayya maqalatak fa'a'ada alayhi. Lalu Umar kata, ulang sekali lagi. Ibnu Abbas pun ulang sekali lagi.
faqala al-maghruru man gharartumuhu wallahi law anna li ma tala'at alayhi asy-syamsu aw gharabat laftadaitu bihi min haulil matla' 'ala Allah. Dia kata apa? Orang yang tertipu adalah orang yang kena tipu. Demi Allah, kalau aku ada satu hari lagi terbit padaku matahari, nescaya aku akan berusaha untuk menyelamatkan diriku daripada kegerun, kedahsyatan di hari akhirat. Abu Darda radhiyallahu anhu, ni cerita para salaf menghadapi mati. Padahal dia orang hebat. Kita ni masalahnya amalan tak belah mana, cuma berasa selamat. Yang tu masalah kita. Betul tak? Berasa okey lah kot. Okey. InsyaAllah lah okey. Tapi kita tak pasti, kita tak tahu sejauh mana amalan kita yang sudah ada tu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Abu Darda nak meninggal, apabila Abu Darda dia nak meninggal, qala wa huwa yajudu bi nafsihi, inna Allah azza wa jalla idza qada qada'an ahabba an yurda bih, thumma qala ala rajulun ya'malu limithli masra'i hadha, ala rajulun ya'malu limithli sa'ati hadhihi, thumma qada radhiyallahu anhu. Dalam keadaan dia sakit nak mati, dia berkata kepada dirinya, dia kata kepada dirinya, sesungguhnya Allah apabila menetapkan sesuatu, dia suka untuk diredai ketetapannya. Kerana dia redha dalam keadaan dia sakit begitu. Lalu dia kata, tidakkah seorang lelaki beramal untuk menghadapi keadaan sepertiku ini? Tidakkah seorang lelaki beramal untuk menghadapi saat sepertiku ini? Kemudian akhirnya dia meninggal dunia. Mana mereka senantiasa berfikir apa yang selepas mati. Kita ni datangnya corona, tak fikir corona. Nah, kalau tidak corona datang pun, maknanya Allah berkehendak pergi juga kita. Nah, hak kita kata 3,400 tadi kematian disebabkan corona, hak mati tidak sebab corona, ramai lagi daripada tu. Betul tak? Ramai lagi. Nah, walamma hadara Abu Hurairah radhiyallahu anhu al-maut. Apabila Abu Hurairah didatangi kematian, dia pun menangis. Menangis Abu Hurairah. Faqila lahu ma yubkika ya Abu Hurairah. Dikatakan kepada Abu Hurairah, kenapa kamu menangis? Qala qillatuz zadi wa bu'dul mafazah wa aqabatu hubutuha al-jannatu awin nar. Dia kata apa? Apa sebab kamu menangis? Kata Abu Hurairah, sebab berkurangnya bekalan, jauhnya tempat nak pergi, dan aku tak pasti kesudahan tu sama ada syurga ataupun neraka. Padahal dia siapa? Dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni kita tak perlu kata dari orang paling banyak riwayat hadis dia kan. Orang dekat dengan Rasulullah dia. Tapi dalam keadaan tu dia kata apa? Qillatuz zat. Dia amalan sikit. Ya, kita kalau banding dengan Abu Hurairah lagi ya. Amalan sikit, bekalan sedikit, dia kata. Nak berjalan jauh. Lepas tu tak tahu lagi kesudahannya syurga ataupun neraka. Allahu Akbar. Wa amma Ibrahim an-Nakhai al-faqih al-ma'ruf rahimahullah. Ibrahim an-Nakhai, seorang faqih yang terkenal. Apabila dia nak mati juga dia menangis. Orang tanya dia, "Ma yubkika ya Aba Imran?" Kenapa kamu menangis? Qala, "Ma li la abki wa anna antadhiru rusul rabbi wala adri yubashshiruni bi jannatin aw binar."
Kata Ibrahim An-Nakhai, waktu dia sakit dia menangis. Kata, kenapa kamu menangis? Dia kata, macam mana aku tak menangis, sedang saat ini aku sedang menanti utusan Tuhanku. Aku tak tahu nanti dia nak bawa khabar gembira dengan syurga ataupun gembiranya dengan neraka. Ni orang-orang yang Masya Allah kehidupan mereka sangat-sangat istimewa. Tapi dalam keadaan begitu masih lagi mereka ni takut kepada sebuah kematian. Jadi sebab itu senantiasalah bersedia untuk menghadapi kematian ini. Sehingga Nabi SAW senantiasa ingatkan kita agar tulis wasiat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indah. Tidak tidak benar bagi hak seorang muslim yang ada sesuatu yang dia nak wasiatkan, dia tidur 2 malam, tidak harus baginya tidur 2 malam, melainkan wasiat itu sudah tertulis. Kalau dia ada satu wasiat, dia dah pesan, ni aku wasiatkan begini. Tidak harus baginya berlalu 2 malam sehinggalah dia tulis wasiat. Mempersiapkan diri dengan kematian. Baik. Itu dalam bab menghadapi kematian. Dalam masa yang sama, para ulama juga mengingatkan kita tentang bagaimana mempersiapkan diri menghadapi wabak. Dan para asatidzah kita juga sudah banyak menyebutkan tentang mempersiapkan diri menghadapi wabak. Saya sebut tadi, sunnahnya kalau kita ni duduk dalam satu tempat yang ada wabak, kita tak keluar padanya. Dan kalau kita berada di luar daripada kawasan wabak, kita tidak pergi kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana kita dah sebut tadi, keyakinan kita bahawa yang memberi sakit dan yang memberi sembuh ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul doktor kata berjangkit dengan cara tu, berjangkit dengan cara ni, tetapi tidak berlakunya sesuatu sakit kepada seseorang hamba melainkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, habis semua orang duduk Cina tu, hak berjuta-juta tu kena belaka. Tapi tak, ada je yang selamat. Ada orang pergi musafir, sebulan dia pergi musafir ke Cina, balik sini lepas bulan baru kena. Ada juga. Jadi yang memberi sakit dan memberi sembuh ni adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita melindungi diri kita dengan macam-macam lah, dengan doa kita terutamanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hasbunallahu wa ni'mal wakil yang kita dah sebut tadi. Dan kita juga sebut hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dan kita juga berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika minal al-baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyakit kusta, gila, penyakit-penyakit yang berbahaya, dan juga sayyi'il asqam, penyakit-penyakit yang buruk. Minta berlindung dengan Allah daripada penyakit-penyakit. Jangan tinggal zikir pagi petang, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada penyakit-penyakit yang memberikan kemudaratan kepada kita. Dan kerana tidak ada yang boleh melindungi kita melainkan Allah empunya wabak itu sendiri. Kalau Allah berkehendak melindungi, dia lindungi. Itu akidah kita. Tidak berlaku satu mudarat melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kan dalam hadis Ibnu Abbas kata, atau Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wa'lam anna al-ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa ma qad katabahu Allahu lak. Kalau orang nak bagi manfaat kepada kamu, tak boleh bagi manfaat walaupun mereka berpakat, melainkan apa yang Allah dah tulis untuk kamu. Begitulah juga sebaliknya, tidak akan dapat memberi kemudaratan kepada sesuatu melainkan apa yang Allah dah tulis untuk kamu. Rafi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah pun diangkatkan qalam-qalam pena takdir, dan telah pun kering kitab-kitab catatan amalan. Jadi sebab itu dalam menghadapi musibah sebegini, sudah sampai waktunya kita meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi janganlah pula kita ni sampai putus asa dengan hidup. Siapa tak buat kerja apa dah aku ni, tak ada lah. Orang di China tu siapa putus asa dengan hidup. Orang Islam bila dia ada tawakal, dia tak putus asa dengan hidup. Sampai ke satu tahap kita tengok dia dah duduk kat bangunan, tak boleh keluar, lipat-lipat duit tu, kemudian baling duit. Memang dah putus asa dengan kehidupan. Tidak berharap daripada kehidupan, melainkan tak ada apa, makan pun tak berapa, duit tak. Putus asa dengan hidup. Orang Islam dia tidak putus asa. La tayasu min rauhillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Andai orang tu kena sekalipun, dia jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Pasal seberat besar-besar sakitnya Nabi Ayub alaihi salam, ada ruang untuk sembuh. Dan kita katakan tadi, daripada jumlah 99,000 yang dijangkiti, yang dah sembuh 50,000, yang meninggal 3,000 lebih, 3,500. Maknanya ada ruang untuk sembuh. Cuma manusia ni oleh kerana terlalu takut kepada kematian, dia mula cerita siapa di China tu, Allahu Akbar, mereka layan seperti binatang. Kerana apa? Kerana mereka terlalu takut kepada kematian. Kita sebagai orang mukmin, kematian itu kita tahu pasti datang. Nak lari mana? Ya? Nak lari mana? Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kamu akan ditemui oleh kematian, walaupun kamu bersembunyi dalam benteng yang begitu kukuh. Walaupun kamu bersembunyi dalam benteng yang begitu kukuh. Jadi pada saat-saat beginilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal ibadah, dengan salat, dengan zikir, dengan bacaan Al-Quran, dengan doa, dengan tawakal. Dan di saat inilah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati kita semua. Baik. Kiranya itulah yang dapat kita kongsi pada malam ini. Ambil sedikit waktu sebagai mengisi ruang ketiadaan Al-Fadhil Ustaz Abu Asma' Yunus. Mudah-mudahan emergensi yang beliau terpaksa tinggalkan kuliah kerananya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan kelapangan kepada beliau, dan insya-Allah nanti pada pertemuan yang akan datang boleh sambunglah kelas dengan dia insya-Allah. Saya ingat setakat itulah yang saya dapat kongsi pada malam ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang tidak baik dari kelemahan saya, mudah-mudahan Allah mentaufikkan kita. Penting untuk kita mendapat taufik dari Allah. Allah mentaufikkan kita untuk memperbaiki amal-amal kita dan mempersiapkan diri untuk menghadapi sebuah yang dinamakan kematian. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.